Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan teruskan kelas PDPR online kita. Okey, hari ini kita akan masuk dalam, kita akan mulakan dengan topik 5, bab 5 tingkatan 3, iaitu tajuk nisbah trigonometri. Okey, dalam topik ini kita cuma ada satu bahagian sahaja. Kita cuma ada satu topik sahaja, iaitu sinus, kosinus dan tangent bagi sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak. Okey, kenapa kita belajar bab ni? Okey, nisbah trigonometri membolehkan masalah berkaitan panjang, tinggi dan sudut dapat ditentukan dengan menggunakan segitiga bersudut tegak. Konsep trigonometri ini digunakan dalam bidang pelayaran, penerbangan, kejuruteraan, astronomi, pembinaan dan sebagainya lah. Okey, jadi bab ni memang penting. Okey, dan acap kali ditanya. Okey, nisbah trigonometri ni. Okey. Sekarang kita cuba mulakan. Okey. Sinus, kosinus dan tangent. Okey, ini benda yang barulah. Okey, sinus, kosinus dan tangent bagi sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak. Okey. Pertama sekali, apa itu segitiga bersudut tegak? Okey, apa itu segitiga bersudut tegak? Okey, segitiga bersudut tegak adalah satu segitiga. Okey, sudut terbesarnya adalah yang mana sudut terbesarnya adalah 90 darjah. Okey, 90 darjah. Sudut terbesarnya adalah 90 darjah. Bentuknya boleh macam-macam, ke atas ke bawah begini pun boleh. Okey, asalkan sudut yang paling besar adalah 90 darjah. Macam mana lagi contoh? Begini pun boleh. Okey, yang penting dia ada simbol ni. Simbol 4 segi. Ini maksudnya 90 darjah sudut tegak. Okey, kalau ada simbol ini, okey, maka kita katakan segitiga itu adalah bersudut tegak. Okey, sekarang kita dah tahu sudut tegak. Jadi apa pula sudut tirus? Sudut tirus apa pula? Okey, sudut tirus adalah nilai sudutnya adalah lebih kecil daripada 90 darjah. Ini adalah sudut tirus. Okey, sudut tirus nilainya adalah di antara 0 darjah dan 90 darjah. Itu adalah sudut tirus. Okey, jadi dalam segitiga bersudut tegak, kita ada satu sudut yang 90 darjah bersudut tegak dan kita ada dua sudut tirus. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Okey, kita ada satu segitiga. Okey, topik ni begini je. Kita ada satu segitiga, satu sudut tegak, okey, dan dua sudut tirus. Okey. Bagi segitiga bersudut tegak, kedua-dua sudut tirus ini, sudut yang pertama, tambahkan dengan sudut yang kedua, jumlahnya akan jadi 90 darjah. Okey, kita ada yang ini memang 90 darjah sudut tegak. Okey, sudut yang pertama tambah dengan sudut yang kedua, dia akan jadi 90 darjah. Okey, jadi kalau kita tambahkan tiga-tiga sudut ini, satu segitiga jumlah sudutnya adalah 180 darjah. Okey, hari ini. Okey, apa kita nak tengok belajar hari ini? Okey, standard pembelajaran hari ini adalah mengenal pasti sisi bertentangan. Kita nak cari sisi bertentangan dan sisi bersebelahan berdasarkan satu sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak. Okey.
Kalau kita refresh balik, ulang kaji balik, okey, dalam trigonometri ataupun segitiga bersudut tegak, kita ada satu sisi yang kita panggil sebagai hipotenus. Okey. Segitiga pula. Sisi hipotenus ini adalah sisi yang paling panjang di dalam satu segitiga bersudut tegak. Okey, ini adalah hipotenus. Okey, ulang kaji untuk hipotenus. Okey. Hipotenus. Okey, untuk menentukan, tentu kita ulang sikitlah apa hipotenus. Macam mana nak tentukan hipotenus? Okey, hipotenus adalah sisi yang paling panjang. Okey, kalau kita tak tahu panjang setiap sisi ini, okey, macam mana kita nak tentukan hipotenus? Okey, sisi hipotenus, okey, untuk cari sisi hipotenus, kita tengok dulu ni, simbol sudut tegak. Simbol sudut tegak. Okey. Sisi hipotenus adalah sisi yang bertentangan dengan sudut tegak. Okey, ini adalah hipotenus. Okey, hipotenus adalah sisi yang bertentangan dengan sudut tegak. Okey, tengok simbol empat segi ni bertentangan dengan dia, itu adalah hipotenus. Okey, tengok contoh lain lah. Kalau begini, simbolnya di sini. Jadi mana hipotenusnya? Hipotenusnya adalah yang bertentangan, yang ini. Okey. Boleh? Okey, contoh lain lagi. Macam mana lagi contoh? Contoh begini. Begini. Okey, nak cari hipotenus dia? Okey, tengok sudut tegak di mana? Okey, bertentangan dengan sudut tegak. Ini adalah hipotenus. Okey, itu kita ulang sikit pasal hipotenus. Okey, sekarang kita dah dapat cari hipotenus. Okey, seterusnya kita nak tentukan apakah sisi bertentangan dan apakah sisi yang bersebelahan. Okey, sisi bertentangan dan sisi bersebelahan, okey, dia boleh berubah-ubah. Okey, boleh berubah-ubah kedudukan dia mengikut sudut yang dia nyatakan. Okey, mengikut sudut yang dia nyatakan. Okey, macam mana? Kurang jelas. Okey, kita kena lukislah. Okey, kita padam dulu hipotenus ni. Okey. Kita buat satu segitiga. Okey, katalah kita ada segitiga begini. Okey. Okey, segitiga ni. Okey, di sini dia punya sudut ni tegak. Okey. Setelah ini adalah segitiga ABC. Segitiga ABC. Okey. Hipotenusnya yang mana? Okey, kita ada sudut tegak bertentangan dengannya AC. Ini adalah hipotenus. Okey, itu confirm. Hipotenus confirm. Jadi, nak cari sisi bertentangan dengan sisi bersebelahan bergantung kepada sudut. Okey, katalah sudut kita di sini. Sudut kita yang ini. Okey, sudut BAC. Okey, bagi sudut BAC, daripada B, A, C, okey. Sudut BAC, sisi bertentangannya adalah sisi bertentangan. Okey, daripada sudut ini, okey, sudut yang bertentangannya di sini. Okey, bertentangan dengan sudut. Sisi ini adalah sisi bertentangan, iaitu BC. Okey, opposite side lah. Okey, kalau maksud dalam Inggerisnya opposite
opposite side. Sisi bertentangan bagi sudut BAC adalah BC. Dan sisi bersebelahan adalah, ini hipotenus, ini bertentangan, bersebelahan yang ini. Sisi AB. Ini sisi bertentangan dan ini adalah sisi bersebelahan. Kita tengok contoh yang sama. Kejap. Mana ni? Saya guna warna lain nak bezakan dia. Segitiga yang sama. Tak nampaklah warna hijau. Warna apa nampak sikit? Kuning nampak tak? Kuning okey. Kita ada segitiga yang sama. A, B, C. Saya nak tunjukkan macam mana, apakah perbezaan sisi bertentangan dan sisi bersebelahan bila kita tukar sudutnya. Sudut tegaknya masih di sini. Sudut tegaknya masih di sini. Ini adalah hipotenus. Itu sudah confirm. Sekarang apa akan terjadi kepada sisi bertentangan dan sisi bersebelahan jika kita ubah sudutnya? Kalau tadi kita ambil sudut BAC, sekarang kita ambil sudut di sini pula. Kita ambil sudut di sini. Sudut ACB ataupun BCA, mana-mana lah. ACB boleh, BCA pun boleh. Kalau kita tukar sudut, sekarang sisi bertentangannya adalah bukan lagi BC. Sisi bertentangan dia bukan lagi BC. Sisi bertentangan sekarang adalah AB. Untuk segitiga ACB, sisi bertentangan sekarang sudah jadi AB. Dia berbeza. Tadi BC, sekarang AB. Dia bergantung kepada kedudukan sudut. Jadi kalau yang ini sisi yang bertentangan, sisi bersebelahannya corner macam ni. BC adalah sisi bersebelahan. Sisi bersebelahan adalah BC. Tengok hubungan dia. Kalau kita tukar sudut, daripada BAC ke ACB, sisi bertentangan dan sisi bersebelahan pun akan bertukar. Jadi hipotenus kekal. Yang berubahnya adalah sisi bersebelahan dan sisi bertentangan. Jadi kita kena fahamkan yang ini dahulu. Yang mana hipotenus, yang mana sisi bertentangan dan bersebelahan sebelum kita tentukan sinus, kosinus dan tangent. Jadi itu sahaja kelas PDPR kita untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi pada kelas seterusnya untuk bincangkan apakah sinus, apakah kosinus dan apakah tangent. Untuk kelas hari ini, kena fahamkan apakah hipotenus, apakah sisi yang bertentangan dan apakah sisi bersebelahan. Dan pastikan juga, dan ingat, sisi bertentangan dan sisi bersebelahan boleh berubah mengikut sudut yang kita hendakilah, yang kita cari. Contoh daripada gambar rajah ni, kalau di sini X, sisi bertentangannya di sini, bersebelahannya di sini. Di bawah. Kalau kita tukar kepada Y, sisi bertentangannya di sini, sisi bersebelahannya di sini. Itu
Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.